Subscribe Kinaka Channel. Hello, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat bertemu sekali lagi kita di Kinaka Channel. Alhamdulillah, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dapatlah kita bertemu sekali lagi kita. Hari ini aku nak bercerita tentang benda penting untuk menjadi seorang kartunis, apa yang perlu, apa yang tak perlu. Dan sama sekali memang tak boleh dilakukan oleh seorang kartunis. Apa benda tu? Kita sama-sama kita kupaskan. Okey, alright. Sebagai seorang kartunis, kita ni dipertanggungjawabkanlah sebenarnya. Kita ni bukan dipertanggungjawabkan, sebenarnya kita ni diberi kebebasan untuk kita lakukan apa sahaja, tapi ada batasnya. Janganlah kita buat sewenang-wenangnya. Mentang-mentanglah kita ni seorang kartunis, mentang-mentanglah kita ni seorang pelukis, mentang-mentanglah kita ni seorang penulis. Kita kartunis juga seorang penulis, ya. Sebenarnya. Jadi kita harus batasi apa yang perlu kita nak sampaikan. Contoh, aku bagi contoh, ya. Kita janganlah buat kartun yang sensitiviti masyarakat lah, ya. Apa yang aku nak tekankan di sini ialah sebagai seorang kartunis kita harus bertanggungjawab. Jangan sesekali kita menggambarkan Tuhan, ya. Ini memang penting. Dekat mana-mana negara, dekat mana-mana tempat pun, kalau sebagai seorang kartunis kita tak boleh menggambarkan Tuhan, kita tak boleh menggambarkan Nabi. Kita jangan nak memandai-mandai buat, oh ini dia Nabi kita. Kita lukis-lukis, lepas tu kita buat lawak pula. Jangan sama sekali. Tidak dibenarkan. No. Ya. Kita nak melawak pun ada had dia, ada batas dia. Sebab tu dekat di luar negara, ada seorang kartunis, kalau tak silap aku di mana, di France ke dekat mana, tak silap aku pada tahun berapa dulu, di mana dia telah pun dibunuh. Seorang kartunis telah dibunuh kerana melukis wajah Nabi kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, ya. Jadi jangan sesekali kita gambarkan benda-benda yang macam tu. Minta semua kartunis yang baru, ya, yang lama mungkin dah tahu, kalau yang baru ni mungkin sebab terlalu excited sangat, nak cepat orang kenal, jadi dia ambil jalan mudah, dia buat sesuatu yang apa orang cakap, nak bagi kontroversi. Kontroversi juga, tapi kalau benda macam ni jangan sesekali, ya. Jadi ini adalah amaran lah, ya, amaran daripada semua. Kalau kau tanya mana-mana kartunis baru ke lama ke, jangan sesekali macam ni. Jangan menggambarkan Tuhan, jangan menggambarkan Nabi kita dan sebagainya. Dan juga sensitiviti agama lain lah, ya. Kita jangan sentuh benda tu. Kalau boleh kita elakkan. Jangan sesekali kita mainkan isu agama, isu kaum dan sebagainya. Jadi kita sebagai seorang kartunis, kita harus bertanggungjawab sebab 100% di bahu kita. Kita boleh buat apa saja. Memang tak ada orang yang kontrol kita, tak ada orang yang guide kita. Jadi apa benda yang kita lukis, semuanya kita boleh publish dengan dengan keadaan sekarang yang dunia tanpa sepadan ni. Jadi kita boleh upload apa gambar yang kita nak upload. Jadi aku sarankanlah kepada korang, berfikirlah dua kali, jangan buat benda bodoh. Jangan terlalu mengejar populariti sampaikan kita menggadai maruah kita sendirilah, ya. Kalau di luar negara, dekat luar negara, orang sampai berbunuh-bunuh kerana buat sesuatu yang benda macam ni. Kalau dekat dalam Malaysia, aku ingat kalau berlaku macam ni, mungkin kau tahulah kan. Kalau benda-benda sensitiviti macam ni, jangan sesekali. Okey, untuk menjadi kartunis yang berhemah, kita haruslah peka dengan keadaan sekeliling. Kita harus tengok situasi semasa. Jadi kalau kita nak buat tu, kalau kita tengok dalam keadaan sekarang ni, COVID-19 yang dalam kecoh, dengan keadaan kita tak stabil, dengan keadaan masih lagi 5,000, kita jangan menambahkan lagi api ataupun menambahkan lagi minyak di dalam api. Kita jangan macam tu. Jadi kita cool downkan keadaan tu. Kita buat kartun yang boleh soft ataupun lembutkan suasana dengan keadaan ni. Barulah kita dapat
ikut rentak masyarakat macam mana. Jadi tak adalah sebarang kecoh. Ini dengan keadaan macam ni dah bersabut, ada orang yang kena buang kerja, ada yang tak ada kerja, ada yang dah beberapa lama dah tak ada pekerjaan, dengan nak bayar duit rumah, nak beli susu anak. Memang dengan keadaan stres sekarang ni, kita sebagai kartunis memang di saat macam ni kita perlu bantu mereka. Kita hiburkan mereka walaupun kita tak dibayar 1 sen pun, tapi insya-Allah benda yang baik ni akan dapat balasan, ya. Insya-Allah. Jadi kita masing-masing kita guna saluran yang betul lah. Okey, kalau kita nak buat kartun dakwah pun okey, alhamdulillah. Kalau kita tak nak buat kartun dakwah ataupun kita nak buat kartun yang diselit-selit benda-benda yang baik pun boleh, ataupun kita nak buat joke pun boleh, tak ada masalah. Masing-masing punya kreativiti. Jadi aku sangat-sangat berharaplah kepada semua kartunis-kartunis, kalau boleh tu kita buat sesuatu yang kita boleh kena fikir 2-3 kali sebelum kita nak upload tu. Jangan bila dah upload baru kita alamak aku dah buat silap lah apalah kan. Tapi benda tu dah kita publish, lepas tu kita delete. Bila kita delete pun orang dah sempat screenshotkan kita punya karya kita tu. Jangan kata kalau kita nak nak delete kita punya akaun Facebook pun memang dia orang dapat detectnya. Dan satu lagi, benda ni dah pun terjadi kepada rakan kita kartunis, tapi aku tak nak sebutlah siapa-siapa. Jadi aku berharap sangatlah ya kepada kartunis-kartunis yang lain, semoga apa yang korang upload tu berfikir 2 kali. Kalau korang tak setuju pun dengan keadaan sekarang ni ataupun dengan keadaan yang berlaku sekarang ni tentang COVID-19 ni, ialah kita masing-masing punya pendapat. Kan aku tak boleh lah nak cakap kau kena ikut aku, kena buat macam ni juga. Tak, mungkin korang ada pendapat korang sendiri. Sebab apa korang nak hentam, boleh hentam, tapi kita hentam dalam dengan berpada-pada lah ya. Jangan sampai di luar kawalan dan kita pula menerima musibah. Tak pasal-pasal kita kena tidur kat dalam nanti ya. Jadi aku harap korang semua faham apa yang aku cakap kali ni. Mungkin ini bebel sikit, bukan bebel apa, sebab kadang sebenarnya benda ni dah lama aku nak bercerita tapi tak dapat lagi. Jadi hari ni aku dapatlah bercerita dengan korang sambil borak-borak santai petang ni. Tak ada benda nak buat apa benda hari ni, dan aku rasa tip pun hari ni tak ada. Jadi sebelum aku nak mengundur diri, aku ingin memohon kemaafan kepada korang seandainya percakapan aku tadi mungkin mengguris hati sesetengah pihak ya, yang tak dapat terima apa yang aku cakap tadi. Jadi aku mohon maaf lah ya, daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki. Dan terima kasihlah juga kepada semua yang telah pun subscribe aku punya channel, dan yang ambil berat aku punya channel pun terima kasih berbanyak kepada rakan-rakan, dan kepada semua rakan-rakan kartunis yang support aku punya channel ni, terima kasih berbanyak. Dan insya-Allah aku akan buat sesuatu lah mungkin di next video ataupun 2 video lagi, insyaAllah. Nanti aku akan upload ataupun aku akan paparkan di FB page aku, itu Kartunis Kinaka. Korang tengok-tengok lah dekat situ, aku akan uploadkan sesuatu. Dan dia ni berkaitan dengan dia akan link ke YouTube jugalah ya. Jadi korang tunggu sama-sama. Jadi jadi pada anda yang belum lagi subscribe aku punya channel, lupa pula, jadi subscribe lah ya. Jangan tengok-tengok aja, bantu. Jadi kalau korang ada juga channel YouTube korang, boleh tulis dekat komen di bawah, aku tolong subscribe korang ya. Jadi kita sama-sama lah subscribe. Alright. Jadi sebelum aku nak bunuh diri, hanya dapat itu sahajalah. Terima kasih berbanyak aku ucapkan kepada korang sebab korang menonton video aku yang tak seberapa ni daripada mula sampailah ke penghujungnya. Okey, baik. Sehingga kita bertemu sekali lagi, aku ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih kerana menonton.